Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-musliman yang rahmati dan dikasihi sekalian, ahlan wa sahlan Farid Misbah, Fatimah Ismail. Dalam kesempatan pada pagi yang mulia ni, waktu yang sebentar ni, Nisanul Hasanah Asma Bakar, kita akan bincangkan dari kitab yang namanya Adab-Adab Membaca Al-Quran oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi kita sampai pada bab ke muka surat 74. Muka surat 74 ya. Faizal Aizuddin Putra Bertopeng, Amirul Akmal, Azina Ishaq, Suhailah Muhammad Yusuf. Kita daripada muka surat 74. Galakan memohon kurniaan dan perlindungan Allah bila bertemu dengan ayat azab ataupun ayat rahmat. Memohon kepada Allah kurniaan dan juga mohon kepada Allah perlindungan bila bertemu dengan ayat-ayat yang menyatakan tentang nikmat dan ayat menyatakan tentang azab. Ini memerlukan kepada kita penguasaan bahasa Arab yang tinggi sehingga membolehkan kita memahami ungkapan yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat-ayat tersebut. Jadi betapa pentingnya kita untuk belajar bahasa Arab. Ustaz Syafiq Murad ya. Moga tuan-tuan ambil peluang sekejap untuk share video ni kepada teman-teman kita yang lain. Moga ia menjadi satu bahagian daripada hadis yang Nabi maksudkan, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Andai Allah memberi hidayah kepada seorang itu dengan apa yang kau usahakan, maka ia lebih baik pada dunia isi kandungnya. Harap ambil peluang untuk kongsi-kongsi video ni dengan teman-teman kita yang lain. Terima kasih Liz Kaiman, Raja Rozdin, terima kasih semua Supiah Abdul Qadir. Baik, disunatkan mohon kurniaan kepada Allah bila bertemu dengan ayat rahmat ataupun mohon perlindungan kepada Allah, memohon perlindungan daripada perkara-perkara keburukan bila bertemu dengan ayat azab dengan berdoa, contohnya Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Jadi bila kita menyentuh ayat-ayat berkaitan dengan azab, kita mohon kepada Allah keampunan, mohon kepada Allah keselamatan. Allahumma inni as'aluka al-afiyah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Baik Puan Kamisa, Cikgu Rohaya, Noh Hazila, ahlan wa sahlan semua. Jangan lupa share video ni kepada teman-teman kita yang lain. Begitu juga Allahumma inni as'aluka al-afiyah min kulli makruh. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari segala perkara yang kecelakaan, perkara yang dibenci, perkara yang bahaya, perkara yang boleh memberi mudarat. Atau doa yang seumpama dengannya, bila kita bertemu dengan ayat yang menyucikan Allah, maka sucikanlah dia dengan mengucapkan subhanallah wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, ataupun tabaraka wa ta'ala, ataupun jallat azamatu rabbina. Ini kalau kita membaca pada permulaan surah yang mana ada tasbih, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, contohnya, maka kita ucapkan subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya satu lagi kaifiat berinteraksi secara berkualiti dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, rakan hati ni yang mulia Tengku Murni Aminah Daud, terima kasih kerana sudi video ni, share video ni kepada teman-teman kita yang lain. Sebuah hadis sahih diriwayatkan daripada Huzaifah bin Yaman, katanya, sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin faftataha al-Baqarah fakultu yarka'u ila al-mi'ah thumma madha fakultu yusalli biha fi rak'ah famadha fakultu yarka' biha thumma iftataha an-nisa faqara'aha thumma iftataha ala Imran faqara'aha yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah wa idza marra bi ayati su'alin sa'al wa idza marra bi ta'awuzin ta'awaz. Kata Huzaifah bin Yaman, satu malam aku sembahyang bersama dengan Rasulullah SAW, maka aku menuruti baginda salat. Baginda menjadi imam, aku jadi makmum tanpa diketahui oleh baginda SAW. Apabila selesai baca Al-Fatihah, maka baginda membaca surah Al-Baqarah. Aku membayangkan, mengharapkan baginda akan rukuk pada ayat yang ke-100, tapi baginda terus membaca sehingga melengkapkan keseluruhan suratul Baqarah 286 ayat. Bayangkan tuan-tuan, kalau seseorang kita baca surah Al-Baqarah ni mungkin 1 jam lebih. Itu rakaat pertama Nabi. Aku menyangkakan Nabi akan berhenti di hujung surah Al-Baqarah, tapi tidak, rupa-rupanya Nabi menyambung lagi bacaan surah An-Nisa, kemudian menyambung lagi bacaan surah Ali Imran. Ternyata kat sini Nabi SAW tidak mengikuti turutan
susunan ayat-ayat Quran itu, yang sepatutnya mula dengan Al-Baqarah, diikuti dengan Ali Imran, kemudian barulah An-Nisa. Tetapi dalam konteks periwayatan hadis ini ternyata Nabi telah memulakan dengan Al-Baqarah, diikuti dengan An-Nisa, kemudian balik semula kepada Ali Imran. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi menyatakan tidaklah menjadi satu masalah untuk kita membaca ayat yang terkemudian, baca dahulu, baca yang terdahulu tak kemudian. Dari sudut turutan Quran itu, jika kita mengikuti, maka tidak jadi masalah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, jadi aku melihat Nabi SAW baca secara mutarassilan. Baginda membaca dengan perlahan-lahan, mutarassilan, bukannya dengan laju-laju, ya. Kemudian bila bertemu dengan ayat tasbih yang ada padanya bentuk tasbih ini tadi, maka Nabi akan bertasbih. Apabila melalui ayat menceritakan tentang nikmat, maka Nabi akan minta kepada Allah agar dikurniakan nikmat itu, contohnya syurga, keampunan. Dan apabila baginda bertemu dengan ayat mohon perlindungan, baginda akan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni satu lagi interaksi dengan Al-Quran Al-Karim. Baik, para ulama mazhab kami, ini berarti mazhab Syafi'i, tuan, sunat memohon kurniaan, perlindungan dan bertasbih bagi setiap membaca Quran sama ada dalam atau luar salat. Mereka berkata lagi, perkara itu sunat dilakukan dalam salat bagi imam, makmum dan orang yang bersalat sendirian, kerana ia merupakan doa. Maka hukum bagi mereka adalah sama seperti hukum mengucapkan amin selepas membaca suratul Fatihah. Maka apa yang kami nyatakan di sini tentang sunat mohon kurniaan dan perlindungan adalah pegangan mazhab Syafi'i dan majoriti para ulama. Abu Hanifah rahmatullah alaihi berkata doa-doa itu tidak disunatkan, bahkan makruh dilakukan dalam salat. Walau bagaimanapun, yang lebih tepat adalah pandangan majoriti para ulama seperti yang telah kami kemukakan, iaitu galakan untuk kita berdoa, galakan untuk kita mohon perlindungan, galakan untuk kita bertasbih apabila bertemu dengan ayat-ayat sedemikian dalam Al-Quran Karim. Jadi inilah pandangan yang paling tepat, kata Al-Imam An-Nawawi. Ini bukan saja pandangan mazhab Syafi'i, tapi pandangan jumhur para ulama. Justru kalau kita baca kitab At-Tibyan ni, tuan-tuan, kita akan rasa lega, kerana Al-Imam An-Nawawi merupakan seorang tokoh yang tidak boleh dinafikan pengetahuannya, penguasaannya dalam hadis dan juga fiqih. Maka bila kita baca setenang, aman, pandangan-pandangan kemukakan itu berserta dengan dalil, tuan-tuan, ya. Kemudian memuliakan Al-Quran. Antara isu yang perlu diambil berat dan diberi penegasan adalah memuliakan Al-Quran dalam beberapa perkara yang diambil ringan oleh sebahagian mereka yang lalai daripada pembaca Al-Quran. Antaranya, yang pertama sekali, tidak ketawa, tidak buat bising dan tidak bercakap-cakap semasa membaca Al-Quran, kecuali pada yang perlu sahaja. Hendaklah dia mematuhi perintah Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, maka dengarlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Perkataan digunakan istami'u. Istami'u tu makna dengar betul-betul. Dengar, beri perhatian. Wa ansitu. Ansitu makna beri insat, makna beri perempuan. Walaupun kita tidak memahami, walaupun kita tidak memahami, ambil peluang untuk dengar. Jangan dibacakan Quran itu kita pun tengah sibuk dengan berbagai-bagai aktiviti, maknanya tidak ada penghormatan kepada Quran di sini. Seperti kata Imam An-Nawawi, hukumnya makruh. Hukumnya seorang lelaki tidak mengambil berat langsung apa yang disampaikan itu, tak nak ambil perhatian. Dia hendaklah mengikuti saranan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud berkenaan dengan perihal Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana idza qara'a al-Qur'ana la yatakallamu hatta yafrugha mimma arada yaqra'ahu. Apabila beliau membaca Al-Quran, beliau tidak akan berkata-kata hinggalah dia selesai membacanya. Ini adalah perangai Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang tentunya diambil daripada Rasulullah SAW, kerana Ibnu Umar merupakan salah seorang sahabat Nabi yang walaupun muda tetapi telah mendapat manfaat yang banyak daripada Rasulullah SAW, daripada hadis-hadis Nabi, pertemuan dengan Nabi, kuliah dengan Nabi dan sebagainya. Al-Bukhari turut meriwayatkan hadis ini dan sahihnya, dan beliau berkata, lam yatakallam hatta yafrugha minhu, tidak berkata-kata hingga selesai membacanya. Jadi Al-Bukhari menyebutkan hadis ini dalam kitab tafsir pada firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Para isteri kamu adalah kebun tanaman bagimu, oleh itu datangilah kebun tanaman kamu, ikut apa yang kamu sukai, dan sediakanlah amal-amal baik untuk diri kamu. Jadi Al-Imam Al-Bukhari menyatakan ini sebagai sebahagian daripada amal salih kita, hendaklah memberi perhatian kepada Al-Quran ketika ia dibacakan atau ketika kita membacakannya. Maka jangan kita sibukkan diri kita dengan benda-benda lain, sibuk dengan handphone,
sibuk tengok TV, sibuk berkata-kata tengah baca Quran, maka ini namanya sikap tidak indah kepada Al-Quran. Lagi bermain-main dengan tangan atau selainnya ketika sedang munajat kepada Tuhannya, maka usahalah dia bermain di hadapannya. Kalau main-main tangan pun tak boleh, apatah lagi kalau kita sibuk fokus benda-benda lain, tuan-tuan. Seperti dilakukan oleh sebahagian daripada orang yang tidak faham, orang yang jahil tentang isu ini. Seperti kita lihat kadang-kadang pada hari Jumaat, mereka sembahyang Jumaat sibuk tangan pegang handphone, menjawab WhatsApp. Ini semua merupakan perkara-perkara yang menggugurkan pahala sembahyang Jumaat, tuan-tuan yang mulia kasihan. Walaupun dia sudah menunaikan perkara yang wajib, tapi dia tidak dapat apa-apa ganjaran daripada hari Jumaat, mendengar khutbah, hadir dalam sembahyang Jumaat dan sebagainya. Dia hanya melepaskan satu kefarduan, dia tak dapat lebih daripada itu. Alangkah ruginya orang sedemikian, tuan-tuan. Kemudian memandang sesuatu yang boleh melalaikan dan mengalihkan perhatian. Ini Imam Nawawi telah nyatakan lebih 600 tahun lalu. Berarti bila kita tengah membaca Al-Quran, tengok TV, mata tengok TV, sekali tengok Quran, sekali tengok TV, ini merupakan perkara yang menggugurkan amalan, pahala amalan salih yang kita lakukan. Yang keempat, yang paling teruk sekali daripada semua itu adalah memandang kepada sesuatu yang tidak dibolehkan, seperti amrat dan seumpamanya. Kerana melihat seorang amrat yang tampan tanpa sebarang hajat adalah haram, sama ada disertai syahwat ataupun tidak, aman dari fitnah atau tidak. Inilah pandangan yang sahih bagi terpilih di kalangan para ulama. Imam Syafi'i dan ramai ulama lain yang tidak terkira jumlahnya telah menyebutkan pengharaman tersebut, kerana Allah telah menyatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Sebab itu amrat adalah sama seperti orang perempuan, bahkan boleh jadi di antara mereka atau kebanyakannya memiliki paras yang lebih elok banding dengan ramai perempuan. Amrat boleh termasuk salah satu sebab kepada tuhman dan mudah terlumban ke lembah kejahatan karenanya. Tidak semudah yang didapati pada wanita. Justru pengharamannya lebih utama. Ucapan para salaf supaya menjauhi mereka terlalu banyak dan tidak terhitung. Malah mereka menamakan golongan amrat sebagai antan, iaitu orang yang bau busuk, kerana keadaan mereka menyebabkan perlu dijauhi oleh sisi syarak. Memandang amrat ketika jual beli, usaha serah terima, rawatan, pengajaran dan sebagainya yang mengandungi keperluan, hukumnya harus kerana darurat. Tetapi orang yang memandang hanya menghadkan pada keadaan tentu saja, tidak memandang secara berterusan tanpa sebarang hajat. Begitu juga dengan guru, harus baginya untuk memandang amrat mengikut keadaan yang diperlukan saja. Saya pernah huraikan dulu, tuan-tuan, tentang amrat ini adalah golongan lelaki yang seperti orang perempuan. Ini ujian bagi mereka. Mereka ni bukan khunsa, tuan-tuan. Khunsa ni kalau kita lihat adalah orang yang confused, kontras personality, orang yang mempunyai dua aurat, dua kemaluan sebagai contohnya. Tapi dalam konteks amrat ini adalah perempuan, lelaki yang berkeadaan seperti perempuan. Rupanya tak ada janggut, tak ada misai. Itu sebab dalam Islam digalakkan untuk kita memiliki janggut dan juga misai, tuan-tuan. Kerana ada sebahagian daripada manusia ini, sebahagian daripada orang lelaki ni, keadaannya kalau tidak misai, tidak berjanggut, macamlah orang perempuan. Kalau pakai tudung, terus nampak macam orang perempuan. Maka para ulama Islam mengambil berat isu amrat. Amrat ni berarti amatlah ditakuti oleh mereka, kerana bimbang syaitan akan mendorong mereka untuk melakukan perkara-perkara haram, sebagaimana bahayanya orang perempuan. Malahan amrat ini lebih bahaya daripada mereka, kerana kalau orang perempuan ni, bila kita berada bersama mereka, sudah pun menimbulkan keadaan khaluhat yang diharamkan. Tapi kalau dengan amrat, orang kata laki dengan laki, sedangkan dia membawa kita kepada satu, boleh menjerumuskan kita kepada perkara yang haram, seperti perbuatan homoseks dan sebagainya. Maka itu sebabnya para ulama amat berhati-hati dalam pergaulan mereka melibatkan golongan amrat. Tuan-tuan ada bertanya kepada saya tadi, macam mana nak bersihkan korma korma yang kena ulat? Bagaimana nak membersihkan korma sebelum makan, sebab korma ada ulat? Sebenarnya korma ni, tuan-tuan, memang di negara kita mudah bagi korma dijangkiti oleh ulat. Dan kadang-kadang kalau kita balik daripada Mekah, bawa korma sana segar, tiba di Malaysia kita tak jaga baik, maka ia menyebabkan mudah untuk dimasuki oleh ulat. Alhamdulillah kami di Zazan Travel, untuk tuan-tuan, kami menggunakan bekas ni. Ni bukan ni, maka dapat selamat daripada ulat, tuan-tuan. Dia tutup seperti ni, dan dapat memelihara saiz korma ni, korma McJowl yang datang dari Jordan, Palestin ni, supaya tak rosak, mudah untuk tuan-tuan makan, ambil. Maka kami bekalkan dalam bentuk bekas seperti ni. InsyaAllah dalam bekal kami tidak ada ulat, tuan-tuan.
Ni pula kurma ajwa. Kalau tuan-tuan ada peluang dapat kurma ajwa daripada Zahazan Travel, ada bekas seperti ni, ada selotip di sini dahulu, maka kuat, dan ada tutup satu lagi kat bahagian dalam ni tuan-tuan. Saya dah hilangkan. Kalau begini tidak ada ulat, insyaAllah. Jadi dapat kurma daripada Zahazan Travel, bekasnya, dapat protect bentuknya daripada rosak, tidak penyek, mudah untuk kita makan, mudah untuk kita simpan atas meja, mudah untuk kita gunakan bila keperluan nak bawa pergi travel dan sebagainya. Mana tahu kalau kita gunakan balik raya nanti dalam perjalanan nak buka puasa, maka bekas ni tuan-tuan mudah untuk kita bawa, dapatkan daripada Zahazan Travel. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Kami ada kurma mekjol, ada kurma ajwa. Setakat ni 2 jenis kurma saja, kurma premium. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan dan setiap belian tuan-tuan sekilo kurma ajwa dan sekilo kurma mekjol, tuan-tuan akan dapat hadiah sebuah buku yang menarik yang bertajuk Fiqh Hadis. Fiqh Hadis. Fiqh Hadis ni menceritakan tentang menghuraikan beberapa bentuk hadis yang menimbulkan kekeliruan kepada orang Melayu. Seperti cerita tentang Aisyah radhiyallahu anha berkahwin pada usia yang muda, 9 tahun, betul atau tidak. Ada penjelasannya. Hukum berkaitan dengan anak-anak zina tidak masuk syurga. Ada hadis apa penjelasannya, ada dalam buku Fiqh Hadis yang kami hadiahkan kepada para pembeli kurma mekjol dan juga kurma ajwa melebihi sekilo. Jadi tuan-tuan, bekas yang kami sediakan tak ada masuk ulat. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya kita lihat haram memandang mereka dengan syahwat dalam setiap keadaan. Namun hukum ini bukan sekadar dikhususkan kepada amrat, bahkan haram ke atas setiap mukallaf untuk memandang siapa saja dengan syahwat, sama ada lelaki atau perempuan. Wanita tersebut adalah mahramnya atau tidak, melainkan isteri atau hamba yang boleh digaulinya. Sehingga kan ulama mazhab kami kata haram bagi seorang memandang mahramnya seperti anak perempuan dan ibunya dengan syahwat. Wallahu alam. Andai timbul syahwat ni tuan-tuan, maka apa sahaja yang halal boleh menjadi haram. Sebagai contohnya, seorang itu memandang kepada ibunya dengan perasaan syahwat, na'udzubillah tuan-tuan, atau memandang anak perempuannya dengan perasaan syahwat, maka menjadi haram baginya. Yang dibolehkan hanya memandang isteri ataupun hamba sahaya. Zaman sekarang tak ada hamba sahaya tuan-tuan, kerana kerajaan Turki Osmaniyah dulu telah buat perjanjian dengan kerajaan Kristian yang berpengkalan di Spain, bahawasanya andai berlaku perangan di antara dua empayar besar itu, tidak akan ada lagi tawanan perang, maka semua orang perempuan tidak layak dijadikan sebagai hamba. Maka apa saja yang baik yang beri manfaat kepada manusia itu diakui oleh Islam, maka telah ditandatangani seperti disebut oleh Dr. Fadhal Hassan Murad, maka menyatakan tiada lagi perkara yang namanya perhambaan selepas ini, kerana telah digazetkan sebagai undang-undang antarabangsa persetujuan antara negara Islam dengan bukan Islam pada masa itu. Bagi orang yang menghadiri majlis pembacaan Al-Quran, jika mereka melihat salah satu daripada semua kemungkaran yang disebutkan tadi, maka hendaklah menegahnya saya upaya dengan tangan bagi yang mampu, lidah bagi mereka yang mampu melakukannya dengan tangan, dan mampu melakukannya dengan lidah. Jika tidak mampu, maka dia hendaklah mengingkarinya dengan hati. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dekat negara kita perkara semikian tidaklah menjadi satu asas tradisi. Kalau kita pergi ke negara-negara umat Islam yang lain, kadang-kadang bulan sambutan Al-Quran, bulan mereka mengadakan musabaqah, ada pula orang perempuan menyanyi sampai berdendang-dendang, bernari dan sebagainya. Ini perkara mungkar tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, maka hendaklah dielakkan. Baik, seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullah, tidak boleh membaca Quran dengan bahasa selain Arab. Tak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa selain daripada Arab, kerana tidak kira seorang itu boleh menuturkan kalimah bahasa Arab dengan baik atau tidak dalam atau luar salat. Jika dibaca Al-Quran dalam salat dengan bahasa tersebut, maka salatnya tidak sah. Itulah pandangan mazhab kami, mazhab Malik, Ahmad, Daud dan Abu Bakar Ibn Munzir. Jadi membaca Al-Quran dalam bahasa selain daripada bahasa Arab tidak dibenarkan dalam salat. Begitu juga di luar salat, dalam konteks contohnya dibaca dengan tujuan untuk dapatkan ibadah. Macam kita terjemahkan Al-Quran, Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Quran yang tiada keraguan padanya. Kita baca terjemahan untuk memahami bahasa Arab, itu tak mengapa. Tapi yang dimaksudkan kat sini tuan-tuan adalah kita membaca terus dalam bahasa tersebut, mengabaikan langsung bahasa Arab. Itu yang tidak dibolehkan. Kita naklah berusaha untuk baca dalam bahasa Arab dan seterusnya baca terjemahan dalam bahasa kita untuk dapat kefahaman. Itu maksudnya.
Adapun baca bahasa selain daripada bahasa Arab dalam sembahyang itu tidak sah. Baik. Namun Abu Hanifah berkata ia harus dalam salatnya, dan salatnya sah. Abu Yusuf dan Muhammad pula berkata ialah harus bagi orang yang tidak menuturkan kalimah bahasa Arab dengan baik, dan tidak harus bagi orang yang boleh menuturkannya dengan baik. Ini pandangan mazhab Hanafi, iaitu bagi mereka yang baru masuk Islam dan tiada kemampuan untuk belajar bahasa Arab, andai mereka membaca bahasa Al-Fatihah itu dalam bahasa mereka dalam salat, maka hukumnya sah, kata Abu Hanifah dan juga sahibah, dua orang temannya, iaitu Muhammad Hasan Al-Syaibani dengan Abu Yusuf. Baik, seterusnya membaca Al-Quran dengan kiraan yang disepakati. Harus membaca Quran dengan 7 kiraan yang disepakati, dan tidak boleh membaca selain daripada 7 itu dengan riwayat syaz yang dinukilkan daripada 7 imam kiraan itu. Perkara ini jelas disebutkan dalam bab yang ke-7 insya-Allah, iaitu menjelaskan kesepakatan fuqaha terhadap orang baca Al-Quran dengan kiraan yang syaz supaya bertaubat. Jadi bacaan yang muktabar, bacaan yang mutawatir, ada 7 bacaan, seperti yang dibaca oleh mereka yang duduk di Maghribi sebagai contohnya. Ada bacaan selain daripada bacaan Hafaz Asim yang kita amalkan di negara kita. Ulama mazhab kami dan saya mereka berkata, jika seseorang baca kiraan syaz dalam salat, batal salatnya jika dia mengetahui hukum itu. Jika dia tidak tahu, salatnya tidak batal serta bacaan itu tidak dikira. Imam Abu Umar bin Abdul Bar Al-Hafiz menukilkan ijma' ulama yang menyatakan bahawa tidak boleh membaca Al-Quran dengan qiraat syaz, dan tidak boleh salat di belakang imam yang bacanya. Ulama berkata, sesiapa yang baca Al-Quran dengan qiraat syaz dalam keadaan dia tidak tahu tentangnya dan dia tidak tahu hukum haramnya, maka hal itu perlu diberitahu kepadanya. Jika dia mengulangi kembali dan tahu tentang haramnya, maka dia dikenakan hukuman ta'zir yang berat hingga dia berhenti melakukan. Setiap orang yang mampu mencegah dan menghalang wajib untuk buat demikian. Ini namanya qiraat yang syaz. Tapi ia bukan lahan, tuan-tuan. Lahan ni berarti macam orang Mesir disebut jim, disebut ga. Kalau sebut nama orang itu Jamil, disebut Gamil. Kalau sebut Jaid, Gayid. Orang Mesir ini bila mereka sebut perkataan jim menjadi ga, Jaid jadi Gayid, Jamil jadi Gamil, kalau Jamal disebut Gamal. Ini dalam sebutan harian mereka, dalam komunikasi mereka. Ini kebiasaan orang Mesir untuk mengatakan demikian. Tapi bila sampai kepada Al-Quran, mereka tetap akan baca dengan jim. Begitu juga orang Yaman. Ada orang Yaman baca disebut kaf, itu sebut ga. Kalau dia menyatakan dalam bahasa harian komunikasi, kuliah-kuliahnya, tuan-tuan guru di sana menyatakan ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu dibaca mustaqim. Itu di luar sembahyang. Tapi bila masuk sembahyang saja, para ulama Islam yang sangat faham ini, mereka akan membaca kembali dengan bacaan yang muktabar. Ihdinas siratal mustaqim, dia akan suka. Luar sembahyang disebut istaqam. Tapi kalau dalam sembahyang, mereka akan ikut bacaan yang betul, tertib yang betul, sebutan yang betul. Jadi tuan-tuan yang mulia kasihan, janganlah kita dalam kehidupan pada hari ini terikut-ikut dengan orang yang tidak tahu di luar. Kadang-kadang kita buat perkara yang orang Arab pun tak buat. Kita lebih Arab daripada orang Arab pula. Seperti berlaku di sebuah tempat, imam itu membaca dalam sembahyangnya ihdinas siratal mustaqim. Kamu menyatakan demikian. Dia kata orang Yaman sebut begini. Orang Yaman sebut begitu di luar sembahyang. Dalam sembahyang mereka akan baca istaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kita akan baca mustaqim. Jadi tuan-tuan, perkara semikian yang memandai-mandai, kalau ikut kiraat yang syaz ini mana kiraat yang pelik, yang janggal, yang jarang-jarang dibaca orang, itu pun sudah dikira membatalkan sembahyang. Apatah lagi kalau kita memandai-mandai macam sebahagian perbuatan daripada orang yang tidak tahu ini, tuan-tuan. Baik, ada soalan ke? Datin Kamsiah Sa'bin nak beli kurma. Baik, insyaAllah boleh dapatkan kat bawah ni Datin. Nama telefonnya boleh WhatsApp. Nur Syikin Mahmud, Zubaidah Abdullah, Habibah Ihsan, Siti Alia, Waalaikumsalam, Ana Mariana. Nak tanya boleh ke kalau kita tengah kemas rumah, kita pasang macam Quran sekadar untuk mendengar sambil buat kerja? Hukumnya boleh. Ana, hukumnya harus. Yang paling utama kita mendengar. Tapi kalau kita pasang untuk menyiapkan anak pergi sekolah, kalau kita sedang masak di dapur, boleh, hukumnya harus, tak ada masalah. Mendengar itu lebih utama. Tapi kalau dipasang untuk kita dengar,
Mungkin kalau kita nak mengingati Quran itu supaya biasa dapat baca dengan baik, tak ada masalah, boleh, hukumnya harus. Tidak makruh. Haram baca Al-Quran, wajib dalam bahasa Arab. Jika dibaca selain daripada bahasa Arab, tidak sah salatnya. Betul. Baik, seterusnya mana tadi? Ulama berkata siapa baca Al-Quran dan qiraat syaz dalam keadaan dia tidak tahu tentangnya, tidak tahu hukum haramnya, maka hal itu diberitahu kepadanya. Jika dia mengulangi kembali, hendaklah dia berhenti melakukannya. Setiap orang yang mampu mencegah, menghalangnya, wajib untuk buat demikian. Jadi jangan kita pandang benda ini benda biasa, tak apalah, dia belajar kat luar negara, tahulah dia, tak boleh. Kita kena tegur. Anda diteruskan, maka kita kena berhentikan dia, kena ambil orang lain untuk jadi imam. Seterusnya, melazimi bacaan qiraat. Apabila seorang memulakan bacaan salah seorang daripada imam qiraat, maka dia terus melazimi bacaan itu selagi penceritaan ayat masih berkaitan. Jika kaitan antaranya sudah berakhir, maka bolehlah dibaca dengan qiraat lain daripada 7 qiraat itu. Namun lebih utama diterus baca qiraat yang mula-mula tadi dalam majlis itu. Jadi kalau kita baca dengan satu qiraat, bacalah berterusan cara tersebut. Jangan kejap qiraat ini, kejap qiraat ini. Ilmu qiraat ni hanya dipelajari oleh anak-anak kita yang belajar dekat Mesir, yang belajar dekat Jordan, yang belajar dekat Yaman, belajar dekat Maghrib, belajar dekat Mekah, Madinah. Betul ya? Jadi qiraat ini jarang-jarang kita dengar, kecuali kalau dibaca oleh mereka. Jadi kalau mereka membaca dengan satu qiraat yang 7 yang mutawatir ini, maka bacalah berterusan. Jangan kejap begini akan menimbulkan kekeliruan kepada orang ramai. Baik. Membaca Al-Quran mengikut turutan mushaf. Para ulama berkata cara paling utama adalah membaca Al-Quran mengikut turutan mushaf. Maka bila seseorang baca Al-Quran, dibaca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian surah-surah yang mengikut turutan yang terdapat dalam Al-Quran, sama ada dalam ataupun luar salat. Bahkan ada kalangan ulama mazhab kita mengatakan jika seorang baca surah An-Nas pada rakaat pertama, dia hendaklah membaca surah Al-Baqarah serta Al-Fatihah pada rakaat kedua. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, jika bahkan ada di kalangan ulama mengatakan jika seorang baca surah An-Nas pada rakaat pertama, mana surah An-Nas surah yang terakhir daripada Al-Quran, dia rakaat pertama dibaca surah An-Nas selepas Al-Fatihah, maka hendaklah dibaca surah Al-Baqarah selepas Al-Fatihah pada rakaat kedua. Kerana dari sudut turutan Al-Quran itu, kalau kita lihat, dia umpama malam dengan siang lah tuan-tuan, malam pagi ke siang, kan? Jadi begitu juga Al-Quran, bila kita baca surah An-Nas, selepas An-Nas adalah Al-Baqarah. Jadi ini turutan yang dikatakan sunat oleh para ulama mazhab Syafi'i. Tapi kalau baca selain itu pun tak ada masalah, cuma sunat baca seperti ini. Ada juga ulama mengatakan apabila seorang telah baca satu surah, sunat baginya membaca surah berikutnya. Dalil bagi perkara ini adalah turutan surah dalam Al-Mashaf yang disusun demikian tentu mempunyai hikmah, maka dia perlu meliharanya kecuali kalau isyarat, seperti salat subuh pada hari Jumaat dengan baca surah Sajdah pada rakaat pertama dan surah Insan pada rakaat kedua. Salat hari raya baca surah Kahf pada rakaat pertama, surah Al-Qamar pada rakaat kedua. 2 rakaat salat sunat subuh dengan baca Al-Kafirun pada rakaat pertama, Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Dan 3 rakaat sunat witir dengan baca surah Allah pada rakaat pertama, Al-Kafirun pada rakaat kedua, Al-Ikhlas dan Muawwidhataini pada rakaat yang ketiga. Ini adalah seperti yang telah pun disyorkan oleh para ulama kerana ia merupakan amalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya dia menyalahi turutan surah dengan baca surah yang tidak mengiringi surah pertama, atau menyalahi tertib dengan baca satu surah kemudian baca surah sebelumnya, hal ini harus. Banyak asar yang diriwayatkan mengenai hal ini. Umar Khattab pernah baca surah Al-Kahfi pada rakaat pertama dan baca surah Yusuf pada rakaat kedua. Namun sekumpulan ulama menghukumkan buatan itu menyalahi tertib surah dalam Mashaf sebagai makruh. Ini sebagai ulama mengatakan demikian. Kalau kita baca kitab-kitab fiqh, bila ada perkataan waqila, qila ni berarti satu pandangan yang lemah, makna qaulun marjuh. Maknanya tak ada masalah kalau kita baca Al-Quran mengikut keselesaan kita. Tersasul lah tuan-tuan. Kemampuan kita. Seperti Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu menjadi imam salat subuh, rakaat pertama baca Al-Kahfi, rakaat kedua baca Yusuf, padahal surah Yusuf duduk dalam juzuk yang ke-12 dan surah Al-Kahfi duduk dalam juzuk yang ke-15. Maka sepatutnya surah Yusuf dulu baru surah Al-Kahfi kemudian. Tapi Sayyidina Umar membaca secara begitu, menunjukkan kepada kita keharusan membaca Al-Quran walaupun tidak mengikut turutan Mashaf dari nombor 100 hingga 114. Dan juga ayat-ayat surah pun tidak diwajibkan untuk baca ikut turutan.
Rakaat pertama kita baca Amana Rasul bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun, baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah itu 285 286. Rakaat kedua pula kita baca ayat wattaba'u ma tadru syayatin ala mulki Sulaiman 12 surah Al-Baqarah, ataupun ayat Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum surah ayat ayatul kursi sebelum daripada di tengah-tengah Quran. Sedangkan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah itu di hujung Quran, di hujung surah Al-Baqarah. Maka kita tak mengikuti turutan itu tak mengapa, kerana ia juga dilakukan oleh sebahagian sahabat-sahabat yang besar seperti Umar Khattab radhiyallahu an. Baik tuan, akhir sekali untuk kita pada pagi ini. Ibnu Abu Dawud mengatakan daripada Al-Hasan bahawa beliau tidak suka menyalahi tertib surah dalam mushaf. Jadi ini adalah pandangan para ulama, bahawa walaupun hukum yang telah kita jelaskan tadi tidak mengapa, hukumnya tidaklah makruh. Yang sepatutnya diikuti Quran itu mengikut turutannya, itu yang paling aula. Dan kita pun telah baca hadis sahih riwayat Bukhari Muslim tadi tentang perlakuan Nabi mengimamkan sembahyang malam lalu diikuti oleh Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Ternyata Nabi baca tidak mengikut turutan. Jadi ia menunjukkan kepada kita keharusan untuk baca Al-Quran mengikut keselesaan kita. Cuma Al-Fatihah lah yang kita kena dahulukan, selepas itu terpulang mana ayat yang kita mampu. Faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Jadi tuan, setakat ini saja dulu untuk renungan kita pada pagi ini. Ampun maaf atas segala kekurangan. Sampaikanlah kuliah ni, share kepada teman-teman kita yang lain, moga padanya ada pahala ilmu yang dimanfaatkan ketika kita bertarung berdepan dengan berbagai-bagai ujian pada hari ini. Ketika orang lain sibuk menyebarkan video yang bukan-bukan, video tentang falsafah yang bukan-bukan, maka menjadi tanggungjawab kita sebagai orang Islam yang cintakan kebenaran, nak meninggikan kalimah Allah di muka bumi, untuk menyebarluaskan kalimahnya dalam kuliah-kuliah yang disampaikan seperti ini. Bukan oleh saya saja, malahan ustazah-ustazah yang lain. Andai tuan-tuan melihat padanya ada manfaat, tolonglah share kepada teman-teman yang lain, kerana padanya mudah-mudahan menjadi pahala memberatkan timbangan amal salih kita di akhirat nanti. Sekian tuan-tuan, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. InsyaAllah pagi esok saya akan baca daripada kitab Bidayatul Hidayah ataupun daripada kitab Adabul Mufrad. Bagi tuan-tuan yang nak mendapatkannya, boleh dapatkan daripada Zazan Travel. Ya, boleh menghubungi nombor telefon di bawah ni, WhatsApp, nanti mereka akan menghubungi tuan-tuan. Terima kasih tuan-tuan. Dapat ke kurma Mekjol, kurma Ajwa daripada Zazan Travel, hadir dalam bekas balang seperti ini, tidak rosak. Bila sampai ke tangan tuan-tuan, mudah untuk tuan-tuan gunakan, mudah untuk tuan-tuan nikmati. Macam buah kurma Ajwa ni yang kami petik, yang kami dapat direct daripada Madinah tuan-tuan. Lihat ni, Masya Allah tuan, ni ada sijil lahirnya dari Madinah. Alhamdulillah tidak ada ulat. Bekas yang kami gunakan ni kedap udara, maka tak ada ulat boleh masuk, insyaAllah. Walaupun negara kita begitu banyak serangga yang akan menyerang buah-buahan ni, jadi dapatkan dalam bentuk bekas seperti ini hanya daripada Zahran Travel. Dan setiap belian tuan-tuan lebih sekilo, tuan-tuan akan dapat hadiah buku-buku yang diterbitkan oleh Telaga Biru. Dan bagi cikgu-cikgu, ibu bapa yang anak-anak akan masuk sekolah mulai hari Isnin nanti, jangan lupa ziarah ke www.telagabiru.com.my untuk buku-buku bagi anak-anak kita. Bahasa Arab ada, Maths ada, Sains ada, Geografi ada, Pendidikan Islam ada, Bahasa Inggeris ada, daripada darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Alhamdulillah komplit mendapatkan tuan-tuan untuk kegunaan anak-anak kita. Bimbang anda mereka ada masa kosong yang televisi yang baik, dan buku-buku ni pun diterbitkan oleh guru-guru pakar, guru-guru cemerlang untuk memudahkan proses pembelajaran anak kita memahami dengan lebih lanjut. Dan tak lupa bagi tuan-tuan perempuan yang memiliki anak baru lahir nak melakukan akikah, kami di Zazan Travel telah pun memulakan aktiviti melakukan akikah untuk tuan-tuan ni, terutamanya di Yaman, di Syria, di Mekah, di Sudan. Kami bersedia untuk bekerjasama dengan tuan-tuan. Apa yang kami buat, kami sebenarnya sana hantar videonya, sediakan sijil, bagi korma lagi, bagi buku lagi. Di tempat lain tiada kelebihan-kelebihan seperti ini, InsyaAllah hanya bersama dengan Zazan Travel. Baik tuan, setakat itu saja dulu. Kita akhiri kuliah dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع أصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا مالا وفعلا فإنه لا يسوء الفعل إلا بمال اللهم ارزقنا مالا وفعلا فإنه لا يسوء الفعل إلا بمال اللهم ارزقنا مالا وفعلا فإنه لا يسوء الفعل إلا بالمال اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ربنا آتنا منك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan saudara pada pagi ni jangan lupa boleh kerjakan sembahyang sunat syuruk dalam masa waktunya. Disebut dalam hadis bagi mereka yang melaksanakan solat sunat syuruk baginya pahala menunaikan ibadah haji 3 kali. Nabi sebut tama. Dalam hadis lain Nabi nyatakan menunaikan umrah sempurna kata Nabi SAW. Musim ni kita tak dapat nak pergi ke Mekah bagi menunaikan ibadah umrah ataupun haji, maka marilah kita merajinkan diri kita mengambil fadilat sembahyang sunat syuruk yang hukumnya macam sembahyang sunat duha. Tuan-tuan, saya jaga sembahyang sunat syuruk 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Rakaat pertama nanti baca Al-Fatihah diikuti dengan Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Fatihah diikuti dengan Qul huwallahu ahad. Jadi kurang setengah jam ke hadapan kita dah boleh mula sembahyang sunat duha. Baik tuan, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa share video ni pada teman yang lain. Sekian dari saya, jumpa lagi waktu lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atrukukum tahta ri'ayatillahi wa hifzi. Saya tinggalkan tuan-tuan bawah jagaan Allah, kasih sayangnya, rahmatnya, pemerhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.